Salam sejahtera, selamat pagi kepada anda. Di luar sana anda sedang menonton Awani Pagi bersama saya Jija Ahmad dan juga Hafizi Rosli. Dan dalam Awani Pagi hari ini kita ingin membincangkan mengenai isu pembelian rumah yang mana mungkin bagi mereka yang di luar sana yang nak beli rumah pertama, soalan-soalan macam ni yang selalu yang anda fikirkan. Antaranya adalah jenis rumah yang perlu dipertimbangkan dan bagaimana ingin mendapatkan kelulusan hutang bank. Apakah perkara yang perlu difokuskan untuk pastikan hutang itu dapat ataupun rumah itu loan itu diluluskan. Dan hari ini kita akan fokuskan mengenai topik skor kredit bagi seseorang individu untuk mendapatkan pinjaman daripada bank. Dan apa itu skor kredit dan apakah perkara yang mempengaruhi skor kredit seseorang bakal peminjam dan juga mitos-mitos berkenaan dengan skor kredit ini. Semua ini kita akan dijawab sendiri oleh Perunding Hartanah Mahira di talian ketika ini. Kita bawakan Karunisa Nabilah binti Mat Aziz merupakan Perunding Hartanah Mahira. Dan juga kita bawakan Muhammad Firdaus Ibrahim merupakan juga Perunding Hartanah Mahira. Baik, kita nak terus kepada Firdaus terlebih dahulu. Kita bercakap mengenai skor kredit ini. Mungkin boleh menerangkan sedikit mengenai apakah skor kredit ini dan apakah mitos-mitos berkenaan dengan skor kredit, bagaimana sebenarnya faktor utama yang menentukan kredit skor seseorang itu sebenarnya. Terima kasih saya nak ucapkan kepada Awani Pagi sebab menjemput kami pihak Mahira untuk membincangkan tentang mengupas tentang isu-isu mitos yang berkenaan skor kredit. Jadi pertama sekali selamat pagi Malaysia. Okey, nervous lah first time. Okey, jadi berbalik kepada soalan, faktor utama yang menentukan kredit skor seseorang ini, kita berbalik kepada 5 C. Jadi C yang pertama, apa yang saya boleh katakan, C yang pertama adalah capacity. Capacity adalah gaji kita, iaitu kebolehan kita untuk membayar balik pinjaman sesuatu pinjaman itu. Jadi bank akan melihat sama ada kita mampu atau tidak untuk membayar pinjaman yang kita sedia ada dan juga pinjaman yang kita bakal buat. Seperti sekarang ni pinjaman rumah lah. Okey. Jadi C yang kedua adalah karakter. Karakter adalah sifat pembayaran kita. Jadi daripada segi kita macam mana kita bayar balik on time ataupun tidak, ada tunggakan ataupun tidak, bank akan melihat daripada segi ini dan juga bank akan melihat berapa tahunkah kita dah bekerja di sesebuah syarikat. Jadi edisi yang kedua ini menentukan sama ada kita ni pengguna yang bijak membayar balik on time atau tidak. Jadi C yang ketiga adalah capital. Capital adalah aset-aset berharga yang kita miliki seperti rumah, simpanan dan juga pelaburan seperti ASC, tabung haji dan juga unit trust. Jadi ini juga boleh membantulah untuk meningkatkan skor kredit kita. Jadi okey, kita pergi kepada C yang keempat. C yang keempat ini lebih ditumpukan kepada pihak pemaju itu sendiri. Jadi kalau kita ingin membuat pinjaman perumahan, jadi bank akan melihat sama ada pemaju itu meletakkan harga rumah itu pada harga yang berpatutan mengikut market value ataupun lebih tinggi daripada market value. Jadi bank akan ambil 2-3 value untuk semak sama ada harga itu betul ataupun tidak, tinggi ataupun tidak. Jadi kalau tinggi, bank sama ada akan kurangkan jumlah pinjaman yang diberikan ataupun reject terus permohonan anda. Jadi ini semua memainkan peranan penting lah. Jadi value itu akan semak sama ada rumah itu ada construction ataupun sudah siap. Dua-dua bank akan semak. Jadi selalunya under construction ni lagi senang lah sebab bank dah buat semakan awal dan pembeli lebih mudah untuk membeli rumah yang under construction berbanding rumah yang telah siap. Okey, jadi C yang terakhir ini adalah condition. Condition ialah sekarang kan musim COVID, jadi bank lebih memilih untuk siapa bank nak beri pinjaman sebab terdapat certain industri yang terkesan di musim COVID ini seperti industri aviation, penerbangan, tourism, hospitality. Jadi semua ini akan menentukan sama ada bank nak memberi pinjaman atau tidak. Jadi kalau kita terlibat dalam industri yang terkesan, bank akan sukar untuk memberi kita pinjaman. Jadi kita perlu sabarlah buat waktu ini. Tak boleh buat pinjaman.
Ya, baik. Kita dah dengar faktor-faktor utama penentu kredit skor yang diterangkan oleh Firdaus. Kita nak pergi kepada Karunisa Nabilah atau senang dipanggil Bella. Bella, mungkin boleh terangkan mengenai mitos umur dan juga kaitannya dengan kredit skor itu. Adakah umur ini, boleh tak perincikan bagaimana umur menentukan kredit skor seseorang? Alright, thank you Gigi sebab ajukan soalan ni kepada kita lah. Actually, umur ni sedikit sebanyak ada menyumbangkan faktor ke dalam kita punya menentukan kredit, laporan kredit kita lah. Sebab apa kita cakap macam tu? Sebab apa Maira cakap macam tu? Dalam kita nak apply pembiayaan rumah, dia ada tempoh yang ditetapkan dalam kita meminjam loan rumah ni. Macamnya, maksimum tempoh pinjaman rumah adalah sehingga 35 tahun. Dan antara umur yang kita boleh apply adalah sehingga 70 tahun. Jadi di situ, kenapa umur ni memainkan peranan penting? Kalau kata kita berumur, maksudnya lebih daripada 35 tahun lah. Jadi kita punya pinjaman tu akan dapat tempoh pinjaman yang kurang daripada 35 tahun. Jadi kita punya monthly installment akan tinggi sikit. Selain daripada monthly installment, kita punya bayaran premium pun akan tinggilah, macam insurans kita, and then bayaran-bayaran lain yang sepatutnya kita bayar dalam kita nak membuat pembelian rumah lah. And then kalau kata kita masih muda ataupun bawah daripada 35 tahun, so kita punya tempoh pinjaman kita boleh dapat sehingga maksimum 35 tahun. So daripada segi situ, kita punya monthly installment akan sedikit rendah lah. So yang itu dia akan base pada kita punya interest rate yang sekarang jugalah. And then macam mana yang saya kata yang tadi 70 tahun tu adalah macam mana kita nak tahu umur kita yang sekarang, kita tolakkan dengan 70 tahun, so kita akan dapat berapa tempoh pinjaman yang kita boleh dapat lah daripada umur kita yang sekarang. Tapi dia still lagi base tempoh tu sehingga 35 tahun maksimum yang kita ada. And then daripada segi situ juga, umur ni memainkan faktor dari segi kita punya DSR. So DSR kita ni yang kita boleh nampak dekat dalam screen TV kita ni, DSR tu adalah antara yang paling penting sekali dalam kita nak buat pembiayaan rumah. So dari segi kiraan DSR ni sangat mudah, and then para pembeli pun boleh ambil dan boleh try catat di rumah tu. Cara pembelian DSR adalah antara kita punya komitmen bulanan kita bahagikan dengan kita punya pendapatan yang sekarang, and then kita darab dengan 100. So kita akan dapat berapa persen DSR yang kita sepatutnya ada dekat dalam kita nak buat pembelian rumah. Jadi antara DSR yang paling best sekali macam kita di Maira, kita utamakan kepada yang DSR 60% lah sehingga 70%. Jadi di situ kita juga nak bagi tahu, kalau kata macam sekarang ni lah ada yang kata, para pembeli kata kalau saya umur 40 tahun macam mana? So macam kalau kata yang 40 tahun tu biasanya kita akan sarankan kepada pembeli untuk adakan joint loan macam anak dia ke, sebab biasanya kan anak kita kan lagi muda daripada kita. Jadi kita boleh pihak bank akan ambil tempoh umur anak tu untuk dia dapatkan tempoh kita punya pinjaman rumah tu lah. So dia akan save dari segi situ. So dia boleh dapat 35 tahun pinjaman dan juga insurans dia pun akan rendah lah. So itu adalah antara faktor-faktor usia yang kita ambil kira dalam pembelian rumah lah. Baik Firdaus, kalau kita lihat kebanyakan kita proses untuk membeli rumah ni kita boleh join loan antara kita dan juga pasangan kita. Dan kita melihat kepada isu skor kredit ni, adakah kredit skor ini akan mempengaruhi kepada kedua-dua pihak ini ataupun bagaimana? Adakah ia secara individual ataupun boleh kita gabungkan sekali skor kredit antara kita dan juga pasangan kita? Okey. Sebenarnya bagus soalan tu sebab ramai tak tahu. Okey, jadi kalau kita pertamalah ini dalam isu pertama, kalau kita nak buat pinjaman secara individu, jadi bank tak akan melihat laporan kredit skor pasangan kita ataupun keluarga kita sekalipun. Jadi hanya individual assessment. Jadi hanya bank akan melihat kita punya laporan kredit, bukan pasangan kita. Jadi tidak akan diambil kira lah. Jadi lain pula kalau kita nak buat joint loan. Joint loan ni selalunya kalau kita nak membeli rumah yang berharga lagi mahal dan ianya melibatkan keluarga. Jadi kita buat pinjaman secara berpasangan. Jadi kalau joint loan ini barulah bank akan ambil kira kedua-dua punya laporan kredit
dan akan ambil average daripada situ. Bank akan melihat sama ada kedua-dua punya income sama ada stabil atau tidak dan mampu untuk membayar balik pinjaman itu. Jadi kalau apa yang kita perlu tahu sebelum kita membuat joint loan ataupun pinjaman secara berpasangan ini adalah kedua-dua belah pihak perlulah bertanggungjawab ke atas pinjaman tersebut dan perlu tahu, faham segalanya tentang pinjaman tersebut. Ini disebabkan kalau kita buat pinjaman secara berpasangan, kedua-dua belah pihak akan menunjukkan rekod di laporan kredit masing-masing. Jadi kalau ada tunggakan ataupun terlepas bayar, ini akan menyukarkan sebuah pihak ataupun pihak lagi satu untuk membuat pinjaman lain pada masa akan datang. Okey. Jadi perkara lain yang perlu diambil kira kalau kita nak buat joint loan seperti di mana berlakunya perceraian ataupun kematian. Jadi kalau kita buat joint loan ni, selalunya insurans rumah akan dibahagi kepada dua lah. Jadi dua-dua belah pihak bertanggungjawab ke atas bahagian masing-masing. Jadi kalau berlaku kematian, pihak bank akan membayar tunggakan si mati itu dan kita perlu tahu berapa banyak tunggakan yang kita perlu bayar. Jadi bukanlah keseluruhan jumlah rumah itu. Okey. Di kes yang kedua, di mana berlaku perceraian, selalunya jalan yang mudah adalah menjual aset tersebut dan untung itu dibahagi sama rata. Hasil yang dapat daripada penjualan itu dibahagi sama rata. Ataupun kalau tak nak jual, kita perlu memastikan pasangan yang bertanggungjawab ke atas pinjaman tersebut perlulah membayar rumah itu. Supaya kalau dia ada tunggakan, nanti kita semua akan terkesan. Kita akan tidak mampu untuk membuat pinjaman. Bank akan menolak pinjaman kita akan datang. Jadi kita perlu ingatlah kalau kita nak buat joint loan. Firdaus katakan tadi apabila kita membeli rumah, kita gabungkan sekali pinjaman antara suami dan juga si isteri ini, adakah jumlah yang perlu kita bayar itu akan tertera di dalam kredit seseorang individu itu ataupun hanya separuh saja, dan adakah ia akan menyukarkan lagi untuk setiap individu ini membuat pinjaman-pinjaman yang seterusnya? Okey, soalan yang bagus juga. Okey, jadi kalau kita buat joint loan, di laporan kredit kita, dua-dua pasangan lah, dua-dua suami dan isteri, dua-dua akan menunjukkan jumlah yang sama. Jadi ini akan termasuk dalam pengiraan DSR kita pada masa akan datang jika kita nak buat pinjaman baru. Jadi dia tidak terbahagi kepada dua. Dalam skor kredit kita akan menunjukkan satu jumlah yang sama. Contoh, jumlah pinjaman kita adalah 300,000 ataupun 400,000. Jadi dua-dua belah pihak akan menunjukkan 300 ataupun 400,000. Dia tidak akan terbahagi kepada dua. Jadi kalau kita nak buat pinjaman pada masa akan datang, ini bergantung kepada kapasiti kita lah, income kita. Sama ada kita mampu untuk membayar balik pinjaman baru ataupun tidak. Itu bergantung kepada individu juga akan datang. Bukan dia tidak akan menyusahkan kita untuk membuat pinjaman pada masa akan datang. Sebab kalau kita mampu, bank akan melihat gaji kita, bukan melihat kepada komitmen kita. Ya, Firdaus. Kalau joint loan tu hanya kepada mereka yang berstatus suami isteri atau boleh kakak dan adik, ibu dan anak, bagaimana? Okey. Kalau nak buat joint loan, kita bank hanya membenarkan ahli keluarga yang terdekat ataupun pasangan suami isteri. Seperti ahli keluarga yang terdekat tu seperti adik-beradik, ibu bapa, atuk dan nenek. Jadi kalau macam pakcik ke saudara ke kawan baik sekalipun pun tidak boleh untuk membuat pinjaman secara joint loan. Seperti Cik G ke Puan G? Puan G. Puan, ya. Sudah puan dah. Ya, teruskan Nus. Seperti Cik G, kalau nak membeli rumah secara joint loan, hanya boleh joint loan dengan pasangan ataupun keluarga. Tidak boleh dengan kawan ataupun sepupu. Okey. Okey, Bella, tapi dalam masa yang sama ada orang cakap nak beli rumah ni perlu ada hutang dulu baru dibenarkan pinjaman seseorang itu lulus. Bagaimana untuk setengah orang yang berpendapat mereka tak percaya kad kredit, mereka tak percaya hutang, mereka suka bayar cash untuk sesuatu benda yang dibelilah, harta yang dibeli, aset yang dibeli. Bagaimana Bella menerangkan perkara ini? Alright. Kalau kata bagi ada setengah pendapat yang kalau kata dia tak perlu berhutang, dia just beli cash. Kalau kata dia boleh beli cash, dia boleh teruskan untuk membeli rumah secara cash lah. Tapi kalau kata dia tak boleh beli secara cash, jadi dia pihak bank ni dia akan base pada kita punya laporan kredit. So kalau kata macam dalam laporan kredit kita selalu semuanya kita cash, jadi dalam laporan kredit kita akan kosong. Maksudnya tak ada satu pun. Biasanya pihak bank akan cakap laporan kredit ni terlalu clean.
So bila terlalu clean, pihak bank akan pihak bank akan anggap yang scoring dia ni adalah fail. Sebab apa fail? Walaupun dia tak ada komitmen tapi dia tetap fail. Sebab apa? Dia tak ada satu pun dalam laporan kredit dia tu maksudnya sejarah dia, pembayaran dia ataupun attitude dia untuk bayar balik pinjaman. Jadi pihak bank tak boleh nampak, pihak bank tak boleh trace. So daripada segi situ saya bukan nak sarankan supaya pihak pembeli berhutang. So saya sarankan buat at least satu hutang dekat dalam kita punya kredit supaya pihak bank boleh nampak kita punya cara pembayaran kita. At least kalau boleh pun kita buat pinjaman tu sekurang-kurangnya adalah ASB loan. Itu adalah antara hutang yang paling mudah sekali kita boleh dapatkan daripada pihak bank lah. And then ASB loan ni pun sebab dia boleh jadi investment, so dia hutang kepada investment, so itu agak sesuai dari segi para pembeli untuk buat hutang yang pertama lah. Okey, jadi kalau kita lihat kepada bank sendiri nak tengok kita punya rekod kita bagaimana disiplin kita membayar hutang-hutang tu semua. Saya kira yang kita culas pada satu bulan, untuk bulan berapa bulan agaknya dia akan efek kepada kita punya skor kredit tu. Alright. Kalau kata okey lah, let's say lah kalau dia kata bulan 1 2020 sehingga bulan 2 2020 dia ada tunggakan ataupun dekat dalam laporan kredit kita akan panggil 1 ataupun 2. Bila lebih daripada scoring kosong, itu dah dikira macam alamak macam mana ni. Pihak bank akan ambil kira dari segi situ. So apa yang kita sajarkan kepada para pembeli, kita minta dia untuk tunggu dulu untuk laporan kredit tu di-refreshkan ataupun dia buat penjelasan. Maksudnya pembayaran yang tertunggak tu dia kena jelaskan dulu dengan pihak mana-mana pinjaman yang dia buat tu, and then clearkan dulu daripada dalam secret, and then baru dia boleh buat pinjaman semula lah. Biasanya bila dia clearkan tu dia akan ada satu settlement letter. So kita boleh gunakan settlement letter tu sebagai proof untuk kita tunjukkan kepada pihak bank yang kita dah clearkan dari segi laporan kita tu lah, outstanding kita tadi tu lah. Ya. Okey, baik. Banyak lagi kita ingin memerincikan mengenai skor kredit dan juga bagaimana agaknya proses membeli rumah, mendapatkan pinjaman daripada bank dan sebagainya. Kita akan berehat dulu seketika. Kita kembali selepas ini. Kita masih membincangkan mengenai faktor dan penentu kredit skor seseorang dalam pembelian rumah bersama dengan perunding hartarah Maira. Ada dua orang hari ini. Kita ada Nabilah dan juga Firdaus di talian Skype. Kita nak pergi kepada Firdaus. Firdaus, bagaimana kalau kita nak lihat kalau seseorang itu mempunyai banyak kad kredit, mungkin lebih daripada 5. Adakah ini membawa faktor kepada kurangnya chance dia atau peluang dia untuk mendapat pinjaman rumah itu? Okey, jadi mempunyai banyak kredit kad sebenarnya adalah satu penampilan yang tak baiklah di mata bank. Jadi sebenarnya kalau kita mempunyai lebih daripada 3 ataupun 5 kredit kad sekalipun, sebenarnya bank akan melihat kita sebagai berpotensi untuk mempunyai tunggakan yang melampau. Jadi bank sebelum meluluskan sesuatu pinjaman, kalau bank semak yang individu tersebut mempunyai banyak kredit kad, jadi bank akan membuat satu catatan latar belakang individu tersebut lah. Jadi bank akan semak penggunaan kredit kad beliau, sama ada melebihi limit ataupun ada tunggakan pada masa lampau, dan juga bank juga akan semak sama ada kelewatan dalam pembayaran hutang-hutang yang lain. Dan juga bank akan juga semak sama ada syarikat yang individu tersebut bekerja adakah stable ataupun tidak. Jadi ini semua adalah faktor yang menyesarkan lagi pinjaman kita sekiranya kita ingin membuat pinjaman barulah, seperti pinjaman rumah terutamanya. Jadi sebagai contoh, saya lagi ada satu individu ni ada mempunyai 10 kredit kad. Jadi apabila dia nak buat pinjaman, akan ada kemungkinan untuk bank reject application beliau. Seperti cerita ni, 3 bank telah reject application beliau, tapi
ada satu bank approve application beliau, dan tapi bank itu mengenakan syarat kepadanya di mana bank hanya meluluskan 60% daripada pinjaman yang sepatutnya, iaitu 90%. Tapi bank juga minta individu tersebut untuk mengeluarkan 30% down payment untuk membayar tunggakan itu. Jadi bukan membayar tunggakan, membayar rumah itu, baki perbezaan rumah itu. Jadi apa yang kita dapat lihat di sini, kalau kita mempunyai banyak kredit kad, lebih sikit peluang kita untuk dapat kelulusan yang sepenuhnya lah daripada bank. Jadi bank akan lebih semak latar belakang kita dan akan lebih berhati-hati dalam memberi kita pinjaman. Jadi tips daripada saya, kalau kita nak membuat pinjaman rumah, kalaulah kita ada banyak kredit kad, kita perlu melihat kepada bank-bank yang lebih kecil, sebab bank-bank yang lebih kecil ini berbanding bank yang besar, dia akan lebih memudahkan untuk memberi pinjaman. Tapi interest rate dia akan menjadi lebih tinggi lah. Jadi yang sebaiknya kita perlulah utamakan cek kredit yang kita selesa dan kita fahami sepenuhnya, supaya kita tidak apply terlampau banyak kredit kad dan kita tidak terlebih guna kredit kad yang telah diberikan. Jadi itu juga untuk kira macam perbelanjaan kita kena kawal lah. Kalau kita ada banyak kredit kad, takut kita tak nampak kita guna sampailah terover limit. Jadi ini akan menyukarkan kita untuk membuat pinjaman pada masa akan datang. Ya, Firdaus, bagaimana dengan moratorium yang dilaksanakan baru-baru ini? Kita tahu ramai yang ada maksudnya terlibat jugalah dalam moratorium ni, ada yang auto moratorium yang diadakan oleh bank-bank juga. Adakah ia akan mempengaruhi skor kredit mereka dalam membuat pinjaman rumah? Okey. Jadi kalau moratorium ini adalah kelebihan yang dikeluarkan oleh kerajaan pada masa sekarang untuk memudahkan peminjam untuk membuat pinjaman. Tapi moratorium ini hanya menangguhkan pembayaran kita. Bank akan dapat melihat segala pinjaman yang kita ada di bawah Bank Negara Malaysia. Jadi kalau kita nak buat pinjaman pada masa akan datang, bank juga akan ambil kira hutang-hutang kita yang di bawah moratorium. Bukannya bank tak ambil kira, bank akan juga pandang pada hutang kita dan adakah gaji kita yang sekarang mampu untuk membuat pinjaman perumahan yang baru. Jadi di situ kita boleh lihat bank, walaupun ada moratorium, bank akan menggunakan cara yang sama untuk mengira DSR seseorang itu. Okey, baik Nabila, kalau kita nak lihat juga bagaimana pula dengan individu yang mungkin mempunyai kredit skor yang rendah, dan adakah ia akan kekal selamanya, Nabila? Alright. Macam tadi Cik Afizi ada ajukan soalan ni kepada saya kan. Alright. So dari segi macam yang soalan ni tadilah, so kalau kata macam juga yang saya terangkan tadi, macam dia ada masalah dari segi dia punya scoring kredit dia rendah. Jadi apa yang dia perlu buat adalah yang pertama dia kena settlekan dia punya inilah apa yang ada jadi outstanding kepada dia punya laporan kredit adalah dia kena settlekan dulu. Kalau kata dia ada duit lebih, dia settlekan dulu sehingga habis. Ataupun yang kedua, dia kena tunggu sehingga laporan kredit tu di-refreshkan semula. Jadi bila kita nak tunggu dia refresh tu makan masa sikit lah, biasanya 12 bulan. So kalau kata macam tahun ni kita nak membeli, tahun depan kita nak membeli, so tahun ni kita dah kena standby untuk jaga-jaga kita punya laporan kredit lah, supaya dia tak kelihatan teruk di mata bank lah. Jadi apa yang kita boleh suggestkan kepada para pembeli untuk sentiasa jaga kita punya cara pembayaran lah, dari segi attitude kita, kita bayaran tu okey ke tak, kita punya bayaran tu ikut pada due date ataupun tidak lah. And then lagi satu, kita akan suggestkan kepada para pembeli untuk cek dia punya laporan kredit tu, kalau boleh paling minimum pun 6 bulan sekali, supaya dia punya kredit tu dia tahulah macam mana cara pembayaran kita. Kalau kata para pembeli semua tak tahu macam mana nak dapatkan laporan kredit tu, kami pihak Maira sangat berbesar hati untuk membantu para pembeli datang direct ke sales gallery kita dan kita akan keluarkan laporan kredit kepada pihak pembeli. Just standby IC, payslip dan juga KWSP dan EF form untuk kita dapatkan DSR, laporan kredit, dan kita akan bantu para pembeli untuk dapatkan cara yang sepatutnya untuk membeli rumah lah dengan lebih mudah dan pantas.
Baik, Nabila, sebagai perunding hartanah, mungkin bagi pembeli yang pertama selepas mereka sebagai contoh seorang individu ini, mereka bergraduasi, mereka mempunyai hutang-hutang seperti PTPTN dan sebagainya, dan kita tahu sejak beberapa tahun yang lalu PTPTN telah pun dimasukkan dalam sitos dan juga SIKRIS. Sekiranya mereka tidak bayar, mereka akan direkodkan dalam sitos itu sendiri. Dan sebagai perunding hartanah, ramai tak yang mungkin sebelum ini tidak dapat membuat pinjaman disebabkan mereka mempunyai hutang PTPTN ini. Dan apa nasihat daripada Maira sendiri mungkin untuk restructure dan sebagainya? Alright. Actually sebenarnya ramai juga yang ada masalah macam ni, lagi-lagi pembeli rumah pertama. Jadi kita banyak suggestkan kepada para pembeli ni, kalau kata dia tak ada duit lebihan, dia boleh pergi direct ke KWSP dan dia boleh membuat bantuan untuk pembayaran dia punya dia punya PTPTN tadilah. So mana baki yang dia ada daripada PTPTN tu boleh dilunaskan melalui KWSP juga. Jadi dari segi situ KWSP boleh membantu kita lah. And then actually PTPTN ni dia juga boleh mengganggu kita punya laporan kredit kalau kita memang tak pernah bayar langsung. Jadi apa yang kita sarankan kepada pihak pembeli, kalau boleh dia continue bayar ataupun dia boleh guna cara yang pertama saya cakap tadi itulah, boleh direct ke KWSP dan juga PTPTN untuk dapatkan bantuan pembayaran dari segi tunggakan yang dia ada tu daripada KWSP kita lah. Ya, Firdaus, bagaimana ya untuk seseorang itu mempunyai skor kredit ataupun laporan kredit yang sihat? Apa mungkin nasihat Firdaus? Okey, kalau untuk mempunyai laporan kredit yang sihat, seperti apa yang saya cakap kepada soalan pertama tadi lah, faktor yang mempengaruhi skor kredit seseorang itu. Jadi kita perlu sentiasa, kalau kita tak ada rekod langsung pun, ianya bukanlah satu skor kredit yang sihat. Jadi kita perlu at least ada satu ataupun dua hutang dengan bank, dan kita perlu memastikan yang kita membayar on time hutang-hutang tersebut. Dan kalau nak paling mudah, kita boleh membuat credit card, tapi sebaik-baik penggunaan credit card tersebut adalah tidak lebih daripada 10% daripada limit. Jadi dengan itu kita boleh memastikan yang kita mempunyai rekod di laporan kredit kita dan kita membayar hutang tepat pada masa supaya tidak menjadi bebanan kepada kita pada masa akan datang. Jadi terima kasih. baik itu nanti bank akan memberi kita laporan kredit yang lebih baiklah. Okey, baik, terima kasih kepada Muhammad Firdaus Ibrahim dan juga Karinisa Nabila merupakan perunding hartanah Maira. Banyak kita membincangkan mengenai mitos skor kredit anda, terutamanya ingin membeli rumah pertama dan juga ingin membeli hartanah dan sebagainya. Dan apa yang dikatakan oleh mereka sebentar tadi, pastikan anda menyemak semula sejarah pembayaran anda, jumlah baki pinjaman, tempoh rekod kredit, prestasi rekod serta penggunaan kad kredit anda dalam 12 bulan yang terakhir. Itu kalau kita ingin memastikan agar skor kredit kita pada tahap yang tinggi ataupun mungkin dikategorikan sebagai sihat itu, Gigi. Dan yang pastinya seperti Firdaus dan Nabila cakapkan, tak ada hutang bukan bermakna pinjaman itu akan diluluskan. Perlu ada satu dua sejarah urusan kewangan dilakukan dengan bank. Itu saja yang dapat kami kongsikan pada jam ini. Terima kasih kerana menonton. Saya Jiji Ahmad. Saya Hafiz Rosli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.